Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan kita Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk menjalani ibadah puasa seperti mana umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kamu kerjakan itu dapat menjadi diri kamu seorang hamba Allah yang bertakwa. وقال الله عز وجل أيضا في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sekiranya kamu sayangkan Allah Ta'ala, maka ikutlah aku, ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya kamu akan disayangi oleh Allah Ta'ala dan diampunkan segala dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi hadisihi: Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segalanya yang dosa-dosanya yang telah lalu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Benarlah kata Allah dan benarlah kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sidang muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kamu sekalian dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merapah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan serta keizinan kepada kita, dan juga masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya untuk sama-sama kita hadir di rumah Allah, laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 30: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku nak mencipta satu lagi jenis makhluk yang diberi nama manusia untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Saat itu malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala persoalan yang timbul di kalangan malaikat, tidakkah
makhluk yang diberi nama manusia ini saling buat kerosakan di atas muka bumi Allah. Bukan setakat membuat kerosakan, saling tumpah darah di atas muka bumi. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku, kata Allah, lebih mengetahui terhadap apa yang kamu tidak ketahui. Makna khalifah di sini, tuan-tuan, saya petik satu kitab sebut Ahkam Sultaniyah yang dikarang oleh Imam Mawardi rahimahullah ta'ala, menyatakan antara tugas khalifah di atas muka bumi ini, yakni kita, yang pertama disebut iqamatiddin, dirikan agama, wasiyasati dunia, dan mentadbir agama mengikut tata cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah tuan-tuan, sampai ke hari ini kita dapat istiqamah untuk kita hadir di rumah Allah. Tambah waktu subuh ni tuan-tuan, waktu pertama orang cakap dulu, susah penuh nak bangun waktu subuh ni. Azan pula orang Melayu ni mendayu tuan-tuan. Tambah 4 as-salatu khairun minan naum, lagi Melayu kan. Cuba tuan-tuan tengok orang Melayu di kampung-kampung tuan-tuan, bila dia azan tentang as-salatu khairun minan naum, masya-Allah mendayu. As-salatu khairun minan naum. Kita pun nak bangun hidup, sedap sangat tuan-tuan untuk bila tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini tuan-tuan melatih kita untuk kita bangun pada bulan-bulan yang berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya mulakan dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini cukup famous tuan-tuan. Setiap kali datangnya Ramadan, keluar ayat ini. Bila keluar ayat ini, datanglah Ramadan. Allah Ta'ala menyebut, wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk menjalani ibadah puasa seperti mana umat-umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita kerjakan itu dalam bulan Ramadan dapat menyinaraikan nama kita ini di kalangan orang-orang yang bertakwa. Yang ini yang penting. Natijah yang kita nak setiap kali bila datangnya Ramadan dan keluarnya Ramadan dapat menyinaraikan diri kita salah seorang di kalangan hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah. Yang ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala dalam di atas muka bumi ini tuan-tuan. Macam-macam Allah Ta'ala utuskan pelbagai tuan-tuan. Ada yang kaya, ada yang miskin tuan-tuan. Nak tengok, nak uji kita sejauh mana kita ni bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kalau Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada kita, kita guna dengan kekayaan dengan sebaiknya tuan-tuan, maka insya-Allah mudah-mudahan kita orang di kalangan orang yang bertakwa. Ada juga tuan-tuan yang diuji dengan kemiskinan. Kemiskinan, kekurangan, tak ada banyak harta tuan-tuan, tetapi dengan kekurangan tersebut dia tidak lupa, dia tidak mengabaikan perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita atas muka bumi. Maka tuan-tuan yang dilihat oleh Allah Ta'ala bukan dari sudut fizikal, bukan dari sudut handsome-nya kita tuan-tuan, tetapi Allah Ta'ala menyebut inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di sisi Allah ialah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni natijah yang kita nak tuan-tuan. Puasa setiap kali Ramadan, pasti tuan-tuan kita nak natijah yang lebih besar daripada kita dapat raya tuan-tuan. Natijah yang lebih besar Allah Ta'ala bagi kita di kalangan orang yang bertakwa. Dan yang kedua, mengikut hadis yang sahih, Nabi SAW sebut orang yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh rasa keimanan dan pengharapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosanya yang telah lalu. Yang ini kita nak juga tuan-tuan. Slide itu tuan-tuan. Puasa ni tuan-tuan bukan sekadar kita nak merealisasikan tentang rukun apa tuan-tuan? Rukun Islam ke rukun iman? Ke rukun tetangga?
Ada satu masjid saya tanya, "Pakcik, ni rukun puasa ni dalam rukun apa disebut rukun tetangga?" tuan-tuan. Pening kepala tuan-tuan. Rukun Islam tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan boleh jawab dengan baik. Tuan-tuan sebab tak ada tekanan. Sahabat saya tuan-tuan dia cerita, satu hari sebelum dia nikahkan pasangan bakal si suami ni tuan-tuan, dia tanya soalan-soalan basic, antaranya dia suruh mengucap 2 kalimah syahadat. Cuba mengucap apa? Yang kedua dia suruh selawat ke atas Nabi SAW. Cuba selawat. Dia suruh sebut rukun iman, dia suruh sebut rukun Islam, dia suruh baca doa qunut, dia suruh baca tahiyat akhir. Kalau basicnya selalu kita buat amalan seharian kita tuan-tuan. Jadi sampai seorang pasangan ni bakal si suami ni ditanya, berapakah rukun iman? Apa jawab si suami tadi, bakal si suami? Dia kata, "Ustaz, soalan yang Ustaz bagi ni soalan level budak-budak." Soalan ni soalan anak saudara saya yang kecil-kecil boleh jawab. Dia kata macam tu tuan-tuan. Tak apalah, sahabat saya kata jawab lah. Pokok mana nak tahu lupa ya. Dia kata, "Ustaz, dengar saya elok." Saya jawab ni sebab nak jaga perasaan Ustaz. Kemana? Nak jaga perasaan yang tadi tu. Tak apalah jawab. "Ustaz, dengar elok Ustaz, rukun iman ada 5." Kan? Kata tukar. Rukun iman ada 5. Kata dia, sahabat saya ni pun jenis melayan tuan-tuan. Tak apalah, rukun iman ada 5. Tuan-tuan, kita pun kalau nikah sekali lagi tuan-tuan, Nek Hati tanya kita pun kadang-kadang tertukar juga tuan-tuan. Mana hidupnya tuan-tuan? Sebelah kanan kita, belah saudara mara kita daripada Johor tuan-tuan, daripada Perlis, daripada Kemboja, Pakistan pun ada tuan-tuan. Orang perempuan minat betul Pakistan kan, jual kapek tu kan. Sebab dia kata hidung macam Hifdz Roshan kata dia. 150 orang sebelah kanan kita tuan-tuan. Ni belum masuk belah kiri lagi tuan-tuan, bakal mertua kita, bisan kita, bakal beras dan sebagainya. 150 dah 300 orang. Tu tak masuk kameraman 20 orang, duk kelap kita duk tengah-tengah ni tuan-tuan. Allahu Rabbi. Debar tuan-tuan. Tuan-tuan tak jaya tuan-tuan tengok bila pasangan nak kahwin tu. Laki tu bila dia masuk masjid Sungai Ramal luar ni, tuan tengok daripada mula tu dia jalan tak ketahuan tu. Dia jalan macam kawat pun ada. Abang perasan tak abang jalan macam mana? Awak dah tak sedar dah katanya. Abang jalan macam askar Melayu. Jalan jenis kawat, sama kaki tu. Allah Rabbi, tak sedar. Debarnya tuan-tuan macam-macam ni tu. Macam mana satu video yang diwayarkan dalam WhatsApp kita, ingat tak? Sampai satu video bakal pak mentua nikahkan sendirian bakal menantu dia. Dia kata, "Aku nikahkan akad nikah dengan anakku si fulan binti si fulan dengan mas kahwin sekian. Apa jawapan bakal menantu dia? Disebut sah. Sedangkan sah tu bukan tugas dia. Tugas ni saksi kanan dan kiri, tugas tu. Dia perlu jawab, "Aku terima." Nak ceritanya tuan-tuan, nervous, perasaan debarnya tuan-tuan. Macam-macam sahabat saya jumpa. Ada yang jumpa semua baca doa qunut, dia baca, "Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima razaqtana wa qina azabannar." Masuk orang makan tu. Sahabat saya kata, "Eloklah kita makan dulu ya." Macam-macam sahabat saya jumpa ni tuan-tuan. Dia kata, "Ustaz, soalan yang Ustaz bagi ni level budak-budak, anak saudara saya mengaji kapal pun tahu jawab." Jawablah. "Ustaz dengar elok Ustaz." Ni saya jawab ni sebab nak jaga perasaan Ustaz. Rukun iman ada 5. Ini siap lagi. Siap dah. Pusing-pusing. Baik, yang pertama mengucap 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ni tangan ni buat naik qadi. Qadi pun naik takut tak? Yang kedua apa? Yang kedua mendirikan semayang 5 waktu sehari semalam. Naik qadi pusing kat buat mentua tunjuk dia ni. Bagus, konon bagus dengan tu.
Yang ketiga apa? Yang ketiga, mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Yang keempat menunaikan zakat di bulan Ramadan. Nak pergi pusing minta penonton tunjuk dia ni. Yang kelima apa? Yang kelima, semua dalam masjid yang tak biasa pergi lagi, termasuk Nek Qadi. Terkejut beruk Nek Qadi tuan-tuan. Nak tahu apa tak biasa pergi, dia pergi haji 2 kali tuan-tuan. Nak tahu juga apa yang kelima. Apa yang kelima? Kembali ke rahmatullah. Bukan kembali ke rahmatullah, pergi ke Baitul. Nampak macam sama kan? Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang rahmat Allah Ta'ala sekalian, puasa di bulan Ramadan ni bukan sekadar kita nak realisasikan tentang hukum Islam, tapi kita nak natijah yang lebih besar yang Allah Ta'ala bagi pada kita tuan-tuan, di antara orang yang bertakwa. Yang itu tuan-tuan. Yang kedua, pasti Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan cuba tengok, seorang sahabat Nabi datang jumpa Nabi SAW. Dia datang jumpa Nabi, disuruh Nabi ajarkan beberapa doa. Dengan doa yang Nabi ajarkan pada itu dia nak berdoa. Dia datang jumpa Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, alimni doa bihi. Ya Rasulullah, ajarkan aku berdoa agar aku dapat berdoa dengannya. Allahumma ufirli dhanbi, Tuhanku ampunkanlah dosaku, wasi'li fid dari, dan luaskanlah rumahku, barikli fir rizqi, dan berkatilah rezekiku. Sahabat Nabi tak ada nyanyi, jadi datang jumpa Nabi, Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku doa dengan doa yang kamu ajar. Aku nak beramal dengan doa tersebut tuan-tuan. Nabi ada 3 doa. Allahumma ufirli zambi, wahai Allah, ampunilah dosaku. Wa wasi'li fid dari, luaskanlah rumahku, wahai Allah. Wa barikli fir rizqi, dan berkatilah rezekiku. Tuan-tuan, bila sahabat dengar Nabi ada 3 doa, dia kata, Ya Rasulullah, takkan 3 je? Wah, dia minta lebih tuan-tuan. Wahai sahabat, apa lagi yang kamu nak hidup atas dunia? Banyak lakukan dosa. Dengan kamu lakukan amal ibadat yang disebut oleh Nabi, Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa kamu. Bayangkan sahabat, kamu akan bertemu dengan Allah di mahsyar esok dengan keadaan tidak ada dosa. Esoknya akan menanti dia siratul mustaqim, akan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sahabat, hidup atas dunia ni Allah Ta'ala bagi kemewahan kepada kamu, senangan dari sudut banyaknya harta, duit dan sebagainya. Kamu dapat beli rumah besar, kereta besar, bini nak besar kan? Senyum datangnya, bini nak ramai kan? Wahai sahabat, apa lagi yang kamu nak? Hidup atas dunia berkat pula rezeki yang kamu cari keluar daripada gelap, balik pun gelap. Masya Allah tuan-tuan, bila sahabat dengar apa yang dia ajar oleh Nabi tuan-tuan, dia beramal sampai dia meninggal tuan-tuan. Dan kita juga umat baginda Nabi SAW boleh juga berdoa seperti mana doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Nabi. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tuan-tuan, kita sudah sampai berakhir Ramadan tuan-tuan. Sudah sampai di akhir Ramadan, mungkin ada setengah perasaan kita rasa sedih. Rasa sedih sebab Ramadan ini akan berlalu dan kita takut tuan-tuan, adakah kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ada orang seronok tuan-tuan dengan kedatangannya Syawal, seronok tinggalnya Ramadan, habisnya hilangnya Ramadan, bertemu Syawal. Ada juga perasaan gitu tuan-tuan. Ini yang cerita tuan-tuan, baginda Nabi SAW berserta dengan sahabat begitu gembira apabila kedatangan Ramadan Al-Mubarak, dan begitu sedih bila mana Ramadan akan meninggalkan mereka. Sebab mereka tahu tuan-tuan, mereka takut tidak akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kerana Ramadan ini tuan-tuan spesial yang Allah Ta'ala bagi kita umat baginda Nabi SAW, tidak pada umat yang lain.
tuan-tuan, Nabi SAW satu hari pernah cerita kepada sahabat. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata dulu dalam Bani Israel ni ada seorang pemuda, dia keluar daripada rumah dia, keluar berjihad tuan-tuan selama 1000 tahun. Bayangkan, dia keluar jihad tuan-tuan di medan perang, peperangan 1000 tahun. Bukan keluar pergi Tesco, bukan pergi Jekyll, pergi jihad tu di medan peperangan 1000 tahun. Sahabat kata, ya Rasulullah, bagaimana kita ya Rasulullah? Kita ni umat umur pendek-pendek. Tuan-tuan, kata Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sampai habis lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam, satu malam kita dapat beramal pada malam tersebut. Bayangkan, kita untungnya seolah-olah beribadat 1000 bulan. Bahagilah dengan 12 tuan-tuan, lebih kurang 84 tahun dapat dalam masa satu hari. Tuan-tuan, cuba bayangkan, kita ni Allah Ta'ala bagi usia kita 60 tahun. Bukan saya lah tuan-tuan, 60 tahun kita. Cuba bayangkan setiap malam kalau kita dapat Ramadan, kemudian dapat pula Lailatul Qadr tuan-tuan. Cuba bayangkan, kalilah dengan 84, 30 tahun kalinya 84. Itulah usia kita dapat ibadat tuan-tuan. Allahu Rabbi, ini spesialnya yang Allah Ta'ala bagi kepada kita umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, bagaimana seorang sahabat, saya nak bawa seorang sahabat ni, kisah seorang sahabat namanya Julaibib. Julaibib ni tuan-tuan seorang hamba Allah Afrika Selatan. Tuan-tuan, bila sebut Afrika pun dah tahu kulitnya gelap tuan-tuan. Ni nak cerita tuan-tuan, orang yang asalnya daripada Afrika Selatan, bila mana dia sudah tahu bahawasanya Nabi akhir zaman sudah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia nak tengok bagaimana apa yang spesial yang Allah Ta'ala pilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab ila al-akhir bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa yang spesial yang Allah Ta'ala pilih di kalangan Muhammad ini, di kalangan bangsa Quraisy ketika itu tuan-tuan. Sedangkan ada lagi yang lebih hebat daripada Muhammad anak yatim, kemudian miskin pula tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala tak pilih Abu Sufyan, tak pilih Abu Bakar, tak pilih Umar Al-Khattab? Dia nak tengok sendiri tuan-tuan, dengan mata kepala dia tuan-tuan. Dia sanggup tolak daripada Afrika tu sampai di Madinah tuan-tuan. Ni penuh keletihan tuan-tuan, dan beratus-ratus kilometer. Dulu bukan ada Air Asia tuan-tuan, dulu tak ada train tuan-tuan, tak ada apa pun train, apa ni, kereta api tu. Dia salah tuan-tuan mengaji kat UK macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan, dulu mana ada kereta-kereta yang laju. Ni nak pergi naik unta ni, bayangkan tuan-tuan keletihan. Bila tengok wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terubat tuan-tuan, hilang daripada keletihan. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, sini ada mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah, betul tak? Tuan-tuan, cuba tengok kitab Syama'il Muhammadiyah, cerita tuan-tuan tentang satu-satu apa yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, ni sahabat-sahabat dia tulis hadis tuan-tuan ni, apa yang ada, berapa line yang ada di atas kepada Nabi. Dan kita tak pernah tengok Nabi, tapi kita baca hadis. Allahu Rabbi, kita tahu line rambut uban Nabi banyak tu tuan-tuan. Kita tengok pula tuan-tuan, sahabat-sahabat cerita fizikal Nabi ni, antaranya tuan-tuan, dia punya dada dengan perut ni sama, flat tuan-tuan. Kalau mandi tu air jatuh cantik ya. Sebab apa? Nabi pegang satu formula. Nabi dia makan sebelum lapar, kemudian dia berhenti sebelum kenyang. Dengan arti kata Nabi sedikit makan. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuba beza dengan kita, cuba tengok kita ni, dada dengan perut kita sama tak? Mandi tu air jatuh straight ke tapi ke depan tu? Bukan perut saya dah, perut tuan-tuan. Ini cerita tuan-tuan, sebab kita bercontoh daripada formula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sedikit makan, tapi kita sikit-sikit makan. Pantang jumpa ustaz makan selalu. Itu yang tembung ni tuan-tuan. Tuan-tuan, kulit Nabi ni putih ni tuan-tuan. Putihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni diriwayatkan tuan-tuan, ni kulit Nabi ni bukan macam kita putih ni. Saya ni putih juga tuan-tuan, tapi tinted ni tuan-tuan. Tuan-tuan, putihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuba bayangkan, satu hari Nabi pakai serban atas bahu Nabi tuan-tuan. Orang Arab baru ni tarik rentak tuan-tuan, ni tarik ni nampak cala merah. Tu putih Nabi. Tu dia hebatnya putih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau tarik ni, kalau saya tarik pun nampak juga tuan-tuan, tapi ni tak berapa nampak, lighting tak berapa elok tuan.
Nak ceritanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang ada pada Nabi begitu hebat, sehingga kan tuan-tuan, bila kita baca dalam sejarah sebelum Nabi nak melangkah di kota Madinah, orang buat syair untuk Nabi. Orang paling gendang tuan-tuan nyanyi untuk Nabi. Tala'al badru alaina min thaniyatil mada wajaba syukru alaina mada'ani lahida. Orang buat syair untuk Nabi. Anta syasun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksfiru wa ghari, anta misbahu suduri, kau bagaikan matahari, cahayanya menyinari bumi. Engkaulah permata hati, bertahta sanubari. Cukup sekali tuan-tuan. Nak lebih beli album insya-Allah di belakang sana. Tuan-tuan buat syair. Tengok wajah Nabi tuan-tuan, dia banding dengan matahari. Tengok wajah Nabi tuan-tuan, dia banding dengan bulan. Lalu sahabat buat kesimpulan, ya Rasulullah, kamu lebih cantik lagi daripada matahari ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu lebih cantik daripada bulan. Masya Allah tuan-tuan. Tengok Julaibi ni tuan-tuan, sampai di Madinah, Masya Allah, terpukau tuan-tuan tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah baca sejarah tuan-tuan. Nabi yang paling insya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Namun tuan-tuan, ulama kata 1/6 yang cantik tu ada pada Nabi Yusuf. Berarti tuan-tuan 5/6 lagi ada pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Hebatnya, cantiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hebatnya Julaibi ni tuan-tuan, dalam keadaan dia berhijrah daripada Afrika Selatan tuan-tuan, diriwayatkan dia ni miskin, tak ada harta tuan-tuan. Duduk di kota Madinah, nak makan pun berpinggankan dengan tangan, nak minum pun bertadahkan dengan tangan, nak tidur pun tuan-tuan berlapikkan dengan tangan. Allah Rabbi, miskin sangat tuan-tuan sahabat. Hebatnya sahabat ni tuan-tuan, cuba bayangkan, setiap kali Nabi semayang tuan-tuan, dia dapat berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi angkat takbir yang pertama tuan-tuan, dia ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi salam belah kanan, bagi salam belah kiri, dia ada. Nabi tengok sahabat, antaranya wujudnya Julaibi tuan-tuan. Tengok tuan-tuan, ketika mana Nabi sampaikan wahyu tuan-tuan, ditengoknya sahabat, antaranya Julaibi tuan-tuan, ada di samping kuliah tuan-tuan. Cuba bayangkan tuan-tuan. Cuma tuan-tuan, dari hari ke hari Nabi tengok Julaibi ni macam tak terurus tuan-tuan. Satu hari Nabi dekat dengan Julaibi, Nabi tanya satu soalan, ya Julaibi, nak tak kamu kahwin? Oh, soalan bonus tuan-tuan. Soalan bonus ditanya kita. Kalau kita tak kahwin dulu, mak kita tanya, bang, nak tak kamu kahwin? Dia tanya kita tuan-tuan. Kita pun kata, mak, soalan ni cik dah tunggu 3 tahun yang kebelakangan ni. Oh, maksudnya tunggu lama dah kan. Seronok nak kahwin, tapi mak tak tanya-tanya pun kan. Tambah-tambah isteri kita kan. Oh, waktu-waktu usia macam ni dia kata, bang, nak tak kahwin lagi? Allah Rabbi kan. Apa kita jawab? Malu-malu tak apalah. Ayam pun dah sejuk mata mandang. Kononnya tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tuan-tuan, Nabi tanya soalan bonus, ya Julaibi, nak tak kamu kahwin? Julaibi tak jawab tuan-tuan. Ni terdetik dalam hati dia, ya Rasulullah, macam mana aku nak kahwin ya Rasulullah, sedangkan diri aku di Madinah pun tak terurus. Bagaimana aku nak menguruskan orang lain ya Rasulullah? Aku nak menguruskan anak orang bagaimana Rasulullah? Ma'adish fulus, aku tak ada duit ya Rasulullah. Tuan-tuan, hari yang berikutnya tuan-tuan, Nabi tanya lagi soalan yang kali kedua, ya Julaibi, nak tak kamu kahwin? Bagi kahwin selesai masalah, baju digosok, jubah digosok dan sebagainya tuan-tuan. Julaibi tak jawab juga tuan-tuan. Terdetik dalam hati dia, bagaimana tuan-tuan aku nak kahwin ya Rasulullah? Aku sendiri pun makan pun tak berapa cukup ya Rasulullah. Bagaimana aku nak menjaga makan anak orang ya Rasulullah? Sampai kali ketiga tuan-tuan, Rasulullah tanya, ya Julaibi, nak tak kamu kahwin? Waktu tu tuan-tuan, bila dah kali ketiga ni last lah, selalu last lah tuan-tuan. Dia kata, ya Rasulullah,
Siapa yang tak nak kahwin ya Rasulullah? Sahabat aku yang dah kahwin pun nak kahwin lagi ya Rasulullah. Ada saya tambah tuan-tuan. Seronok tuan-tuan. Tuan-tuan, bila Nabi SAW dengar jawapan daripada Julaibib, dia kata, wahai Julaibib, kalau kamu benar-benar nak kahwin, kamu pergi di ujung kampung sana, ada sepasang suami isteri, dia ada seorang anak perempuan yang cantik gila. Itu bahasa orang muda tuan-tuan. Cantik gila, bukan cantik tapi gila. Kalau cantik tapi gila, aku pun tak mau kahwin. Suruh masuk, dia bawa kau ni, ketuk kepala aku kan. Itu begitu. Ni cantik gila, ni bahasa orang muda tuan-tuan. Allah Rabbi. Seronoknya Julaibib tak sabar-sabar tuan-tuan, dia pergilah, pergi jumpalah pakcik tadi. Dia ketuk pintu bagi salam, dia kata Assalamualaikum. Pakcik tu jawab Waalaikumsalam. Ni apa hajat tuan hamba di sini? Tak ada, dah cakap macam Panglima Melaka dulu ya. Apa hajat tuan hamba ni? Dia kata aku ni hajat ni nak melamar anak kamu jadi isteri aku atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sahabat ni terkejut tuan-tuan, dia tengok atas bawah tuan-tuan, anak cantik kan. Jadi tuan-tuan, dia kata sahabat Julaibib tunggu jap, aku nak bincang dengan isteri aku di belakang. Pergi jumpa isteri dia tuan-tuan, masya-Allah. Dia bagi tahu yang tu ada seorang sahabat tu datang nak jumpa, nak melamar anak kita. Bang, mana rupanya bang, mana rupa selok jalan siang kan. Tengok, oh bang, biar benar bang, anak kita cantik bang kan. Biasalah ibu-ibu macam tu lah tuan-tuan kan. Bila anak kita ni nak melahirkan, menzahirkan tentang nak kahwin ni, ibu ni paling susah nak lepas. Dia kata, Muhammad saya kita nak tengok gambar ni, bakal menantu aku. Paling kurang macam ustaz kat depan, paling kurang. Paling macam abang kat depan ni, Tuan Haji depan ni kan. Tuan-tuan cuba bayangkan, ni biasalah tuan-tuan, saya pun sendiri tak lepas macam tu kan. Mai tengok saat menantu aku macam mana, amboi segoknya, kulit hitam manis, pakai jubah merah pula tu, banyak hutang dengan aku lah tu. Tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan. Sahabat ni tuan-tuan dibincang dengan isteri dia, bincang tuan-tuan. Tiba-tiba anak di belakang tadi dengar, di bilik belakang tadi dia dengar tuan-tuan. Dia kata, wahai ibu ya ummi ya abi, kalau benar ini atas pinangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku terima. Allah Rabbi, hebat tuan-tuan. Dia tak tengok pun bakal suami dia tuan-tuan handsome ke tak tuan-tuan, dia tak tengok pun. Dia kata atas pinangan Nabi tuan-tuan dia terima. Mak dia kata, Aminah kamu fikir habis-habis Aminah. Kamu tak tengok lagi rupa, tengok dulu sebelum buat keputusan. Ma ya ummi ya abi, kalau benar ini atas pinangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku terima. Oh, bapak dia tak boleh nak cakap apa tuan-tuan, tergelu lidah ni. Mak dia pun tak boleh nak kata apa. Lalu tuan-tuan, mak dan ayah dia buat keputusan tak apalah ikut anak atas pinangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia keluar jumpa dengan sahabat. Wahai sahabat, aku terima kamu bakal menantu aku. Oh, seronok sahabat ni tuan-tuan, Julaibib seronok. Sekali pi ya tuan-tuan, tolak diterima tu. Kita ni tuan-tuan nak pergi melamar orang pun 2-3 kali jenis orang tolak tuan-tuan. Dia sahabat ni pi sekali ya tuan-tuan, terima tu seronok, excited ya tuan-tuan, tak sabar-sabar nak pergi jumpa Nabi di Masjid Nabawi, nak bagi tahu, nak khabar kat Nabi sallallahu alaihi wasallam aku ni diterima menjadi menantu dia. Oh, seronok tuan-tuan. Hebatnya sahabat ni tuan-tuan, seronok dia tak lupa nak zikir pada Allah Ta'ala. Oh, hebat. Keseronokan mereka tuan-tuan, tak lupa, tak melalaikan mereka ini berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, hebat. Dalam perjalanan tu zikir tuan-tuan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu zikir zaman lah ni lah. Dulu orang sebut la ilaha illallah itu je. Zikir lah ni macam-macam tuan-tuan, pergilah beli tuan-tuan keset-keset yang berkhusus zikir bagi anak tuan-tuan dengar kan. Bagus juga tuan-tuan, anak kita biar dedah dengan zikir tuan-tuan. Kadang-kadang kita sebut cuba zikir kat budak-budak, dia kata ustaz zikir tu apa? Dia tanya kita balik zikir tu apa? Kita pun la ilaha. Oh ustaz awak tak bagi tahu ini bukan zikir, ini nasyid. Macam tu. Dia tak dapat faham. Ini kita pasang lagu-lagu tuan-tuan kat dia. Pening kepala. Gejala bak penjala butuh wai padi tinggal tangkai kalau kau nak majolo buntat mati badan mengasyik. Budak-budak pun tahu tuan-tuan lagu tu. Tambah lagu-lagu hari ni lagi pening tuan-tuan. Pening tuan-tuan, saya yang muda-muda ni pening.
Sakitnya ku di sini di dalam hatiku, sakitnya ku di sini kau menduakan aku. Sakit. Pening tuan-tuan lagu ini. Saya tuan-tuan sejarah ngapel lagu ni tuan-tuan. Kita pun minat kat lagu tapi ngapel kat lagu tuan-tuan. Setahu saya pergi sembahyang di sebuah masjid tuan-tuan. Ada cerita dalam masjid mana tuan-tuan. Di masjid tu Tok Imam dia kata subuh bangun. Fa'inna tasisubuh minta bami solat terus dah dapat kau subuh. Kita pun rapat dah subuh pertama ni tuan-tuan. Rapat. Pastikan handset ada silent. Dia suruh handset kita silent tuan-tuan. Kita pun silent lah. Sebab handset kita pun boleh tahan lagu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan call saya pun lagu boleh tahan. La natajul mana kay nazdana jamala jawarna fi qalbi talana. Tak percaya dia pun 019 dia pun bunyi lagu ni. Handset kita boleh tahan juga tuan-tuan. Kita pun silent lah tuan-tuan. Silent tuan-tuan. Ni semayang sampai semayang dengan imam ni. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan, ni rakaat yang ketiga tuan-tuan bunyi lagu. Sakitnya ku di sini di dalam kaki dia goyang tuan. Sakitnya ku di sini. Yang pehnya tuan-tuan, ni bukan handset jemaah, handset Tok Imam. Dia yang ukur saya boleh tahan juga Tok Imam. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, seronok kita tuan-tuan nangis lagu tuan-tuan. Ni sahabat-sahabat seronok tuan-tuan, excited tak sabar-sabar nak jumpa dengan Nabi tuan-tuan. Bila sampai di Madinah bagi tahu pada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku diterima menjadi bakal menantu dia ya Rasulullah. Tuan-tuan, bila Rasulullah mendengar tuan-tuan, dia terus mengangkat tangan doa pada Allah Ta'ala. Wahai Allah, panjangkanlah umur perempuan tadi wahai Allah. Wahai Allah, berkatilah sepanjang kehidupan di atas dunia dia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perempuan ini antara perempuan yang terkaya di Madinah. Oh tuan-tuan, Nabi doa 3 tuan-tuan, makbul 3-3 ni dapat perempuan tadi. Allah Rabbi. Hebatnya tuan-tuan, suami dan isteri ni cuba bayangkan. Dalam keadaan itu tuan-tuan, masih dalam keadaan honeymoon tuan-tuan, lebih kurang seminggu atau 2 minggu tuan-tuan. Ketika itu tabuk berbunyi tuan-tuan, seruan jihad, suruh sahabat-sahabat tinggalkan dunia tua ni menyambut suara Allah dan Rasul. Antara sahabat Junaid sanggup tinggal isteri yang dia paling sayang, sanggup tinggal isteri yang susah nak dikahwinnya tuan-tuan, sanggup tinggal isteri yang cantik tuan-tuan demi menyambut surat Allah dan Rasul di medan jihad, di medan Uhud tuan-tuan. Ni tinggal isteri. Hebatnya lagi tuan-tuan, yang pakaikan baju besi dia tuan-tuan, bukan dia pakai sendiri, tapi yang dipakainya ialah isteri kesayangan Allah. Mereka kan datang pergi, cuba bayangkan kita tuan-tuan, kalau kita nak pergi perang tuan-tuan, isteri kita bagi dah bang, janganlah, please kan? Tak bagi kita pergi tuan-tuan. Ni tuan-tuan, sahabat Nabi ni sanggup lepas tuan-tuan Julaibib. Turunlah Julaibib di medan perang tuan-tuan. Turun di medan perang saat itu tuan-tuan, bayangkan takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala syahidkan Julaibib ini. Sahabat bagi tahu pada Nabi, ya Rasulullah, ramainya yang syahid di medan Uhud. Satu riwayat 99 orang ya Rasulullah. Rasulullah pergi tengok seorang-seorang sahabat yang gugur syahid tuan-tuan. Tengok tuan-tuan, Nabi yang ke-99 datang Jibril alaihi salatu wassalam. Turun tuan-tuan, dia bagi tahu pada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang lagi sahabat ni lupa nak ambil dia. Oh, terkejut tuan-tuan Rasulullah. Maknanya kalau Jibril bagi tahu pada Nabi ni satu benda yang begitu penting. Tengok Al-Quran 23 tahun, orang yang bagi siapa? Ni Jibril, makhluk yang bagi tuan-tuan. Berarti satu benda yang begitu penting. Dustur kita, perlembagaan kita, hinggalah berlakunya
kiamat. Nabi kata, apa aku tinggal dua perkara. Kalau kamu pegang dua perkara ni, insya-Allah tak sesat. Antaranya adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Berarti relevannya tuan-tuan Al-Quran ini dulu, kini dan selama, tuan-tuan. Jibril bagi tahu satu ni berarti benda yang begitu penting. Lalu Rasulullah bagi tahu pada sahabat, wahai sahabat-sahabat, pergi cari seorang sahabat yang dimaksudkan Jibril tadi. Jibril bagi tahu pada aku ada seorang sahabat yang kamu lupa nak himpunkan. Sahabat pergi cari, tuan-tuan, rupanya jumpa seorang sahabat. Ketika itu mukanya sudah terterak, tengok bumi, tuan-tuan, tak sedar, tuan-tuan. Bayangkan ketika Rasulullah menghampiri jasad tadi, tuan-tuan, menghampiri jasad sahabat tadi, rupanya tengok Julaibib, Masya Allah. Ketika itulah, tuan-tuan, Nabi SAW terkeluar daripada mulutnya, ya Julaibib, anta minni wa ana minki. Wahai Julaibib, kamu sebahagian daripada aku dan aku sebahagian daripada kamu. Allah. Nabi kenal sahabat ni, tuan-tuan, dunia lagi. Bayangkan, tuan-tuan, esok confirm di mahsyar Nabi akan dapat bagi syafaat pada sahabat ini. Kita ni, tuan-tuan, bagaimana pula, tuan-tuan, kita nak dikenali oleh Nabi SAW satu hari nanti. Inilah, tuan-tuan, platform dalam bulan Ramadan, dalam madrasah Ramadan lah, tuan-tuan, kita nak melatih. Kalau benar-benar kita sayang pada Allah Ta'ala, bagaimana yang saya mulakan dengan surah Ali Imran. Allah Ta'ala sebut, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala kata, kalau benar kamu sayang pada Allah Ta'ala, letak syarat satu, tuan-tuan, ikut Nabi SAW. Bila kamu ikut Nabi, confirm Allah Ta'ala bagi dua benda. Yang pertama, kamu akan disayangi oleh Allah Ta'ala balik. Yang kedua, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan diampunkan segala dosa kamu. Dua, kita buat satu ikut Nabi, tuan-tuan. Ni Allah Ta'ala balas. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam Ramadan ini, tuan-tuan, Nabi SAW sebut, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan harap redha daripada Allah, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Ulama tafsir qama ini ada dua. Yang pertama, solat sunat tarawih. Yang kedua, solat qiyamul lail, bangun malam kita. Itu, tuan-tuan. Tarawih ni maknanya erti rehat-rehat. Jangan kita jadi satu video yang di WhatsApp ke dalam, viral ke dalam WhatsApp kita tu, tuan-tuan. Rupanya di Sumatera dah beratus tahun, tuan-tuan, orang semayang laju tu. Tuan-tuan dapat tak video tu? Masya Allah. Tuan-tuan yang tak dapat, boleh search dalam YouTube, tengok semayang tarawih laju, type lah, keluar lah, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, di Sumatera beratus tahun, 100 tahun lebih dah, tuan-tuan, semayang dalam rakaat 23 rakaat dalam masa 7 minit. Bayangkan, cuba bayangkan, tuan-tuan, pejam mata dan bayangkan. Bukan pejam mata tidur, pejam mata dan bayangkan bagaimana, tuan-tuan, 23 rakaat 7 minit. Masya Allah. Sini berapa rakaat, Ustaz? 8 rakaat, berapa minit? 2 minit lah, lagi cepat lah. 23 rakaat 7 minit, tak sampai objektif tarawih, tuan-tuan. Tarawih ni berarti rehat-rehat. Semayang rehat-rehat, tuan-tuan boleh semayang di rumah ni, tuan-tuan, tak apalah, tak sempat nak pergi masjid ramal luar ni, pergi semayang sama dengan anak-anak, tuan-tuan. Semayang isteri, tuan-tuan, panggil berjamaah semayang. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Anak kata, ayah takkan satu ayat. Itu je ayah tahu. Rakaat yang kedua, Alif Lam Ra. Allahu Akbar. Itu je, ambil kepala ayat. Rehat-rehat, tuan-tuan. Assalamualaikum
warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan bini pula sambut subhanalladzi ma'bud. Tak payahlah. Rehat-rehat tarawih, masa rehat-rehat berhenti 2 rakaat tu, sambung balik makan murtabak dengan teh tadi. Oh ni sambung 2 jam sambil-sambil tengok kilauan mas kan. 2 jam. Berhenti pula sambung Allahu Akbar, sambung 2 rakaat lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berhenti balik, sambung makan cakotiau dengan air cincau tadi tak ada. InsyaAllah tuan-tuan, tarawih rehat-rehat saja. Esok Zuhur habis dah 23 tu, insyaAllah. Rehat sangat. Ialah mana hidupnya selang 2 jam tuan-tuan. Allah Rabbi. Rehat-rehat tuan-tuan. Ni saya tuan-tuan pengalaman di Mesir tuan-tuan. Bayangkan, orang Mesir semayang 20 rakaat, ada juga 8, tapi tempat saya di Naman Hur ni dia semayang 20 rakaat. Saya tahun pertama duduk sana tuan-tuan, saya nak tengok macam mana orang Arab ni semayang kalut tak? Tempat saya tu alhamdulillah dia semayang tak kalut. Tok Imam dia baca pula tuan-tuan, bayangkan semuka setengah panjang tuan-tuan. Sebab Arab dia bukan sedap suara tuan-tuan. Yang dengar yang dalam tik tu antara insan yang terpilih tuan-tuan. Macam apa? Syekh Abdul Jalil tu aku kan. Syekh Abdul Rahman As-Sudais kan. Kemudian Syekh Mahir Al-Ma'adli, Syekh Sa'id Al-Ghamidi. Itu insan yang terpilih yang mempunyai suara yang lunak tuan-tuan. Allah Rabbi, dia baca tu mengasyikan. Syekh Jibril Allah, kalau dia baca doa kunut tuan-tuan, getar kaki. Getar kaki tu bukan sebab faham tuan-tuan, bukan sebab nangis. Panjang no. Yalah orang Melayu tuan-tuan macam-macam penyakit gaul dan kecil manis yang tak boleh Quran. Tak boleh diri panjang. Baca ni sampai boleh menitis air mata. Orang Melayu nitis air mata punya sakit lutut pun. Arab nitis air mata tu dia faham tuan-tuan. Allah Rabbi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, buka setengah, bayangkan tuan-tuan, panjang gila. Kita dah tunggu tuan-tuan nak jadikan cerita tuan-tuan, kita bodoh tunggu lah, tengoklah. Lepas rakaat tu ada tak orang Arab keluar. Kita lepas rakaat tu bagi salam, mereka tak ada subhanalladzi ma'bud, subhanalladzi mawjud, subhanalladzi alladzi la ada tuan. Habis tu saya rehat, dia bangun balik. Tapi lepas rakaat tu saya tengok kat muka pintu tuan-tuan, tengok pintu. Tu Arab keluar ke hidup? Tengok Arab tak keluar. Yang keluar je orang Melayu. Orang Melayu yang keluar, sebab kat Malaysia 8. Dia pun buat 8 dekat Arab ni. Oh rupanya tuan-tuan, dia merehat macam ni. Tempat saya semayang tak 10 rakaat tuan-tuan, dia berhenti. Setiap kali 10 rakaat dia berhenti. Dia tak ada tazkirah. Dia bagi rehat-rehat, pakcik-pakcik yang kejang-kejang tadi, lembut picit-picit kaki, bagi darah jalan elok balik. 10 minit, lebih kurang 10 minit. Lepas tu ada seorang budak yang memayis ni tuan-tuan, budak kecil lebih kurang 6-7 tahun ni yang memayis, yang boleh beza baik dan buruk ni, 20% dengan 50% dia boleh beza. Dia memayis. Dia bawa lah lampu macam lampu sayung lah. Tapi bukan ambil daripada Kuala Kansar lah tuan-tuan. Tahu mana dapatnya tuan-tuan, serupa je macam Kuala Kansar. Dibawa, dia bagi pakcik-pakcik minum tu. Dia bagi pakcik-pakcik minum, dia lalu depan sah, dia bagi pakcik minum. Bagi pakcik minum, seorang. Saya pun serba salah nak tahan dahaga juga tuan-tuan. Semuka setengah 1 rakaat, bayangkan. Kalau 10 rakaat dah berapa leh dah tuan-tuan. Penat ni tuan-tuan, dengar tu imam baca, sedap tak apalah tuan-tuan. Kita pun balik dengar kan. Ni aku sedap lagi kan. Tuan-tuan, penat ni tuan-tuan, nak tahan ni dok. Budak ni pula bawa lampu sayung tuan-tuan, tak bawa cawan. Orang Arab ni dia boleh minum bekas kawan dia, hebat tuan-tuan. Kita tak boleh tuan-tuan. Tahun pertama tu kira kalau boleh straw, nak bawa straw lain tuan-tuan. Sampai kat depan kita tuan-tuan tak tahan. Biar dahaga balik beberapa rakaat, tahan lah tuan-tuan, tak minum. Esok aku bawa Nescafe O Ice. Arab tengok, dia kata Eden ni maksudnya mahada kan? Apa ni? Hada Nescafe O Ice. Keder, dia kata keder, maksudnya baguslah kan. Dia bawa air kosong kan, Moya Fadi, tapi kita bawa Nescafe O Ice. Hebat tu. Tahun kedua tuan-tuan, bayangkan sahabat saya sini kata, kalau kamu benar-benar nak pandai cakap Arab, kena minum bekas orang Arab. Tuan-tuan bayangkan kita lupa benda itu tuan-tuan. Ramadan yang pertama, terawih yang pertama tu kita dengan penuh keazaman, bukan kerana nak sembahyang tuan-tuan, nak minum bekas orang Arab. Nak boleh fasih dalam bahasa Arab tu.
Tunggulah budak tu bawa sampai 10 rakaat, budak tu muncul. Oh, ni hati dia berdebar dah tuan. Kedebuk. Sampai ke depan pakcik dia tahan. Sampai depan pakcik dia tahan. Sampai depan aku serba salah nak tahan. Tahan bila? Kif ya wal. Oh, berhenti budak. Kau berhenti ni, bagi kat aku. Dia pun bagi. Tafadhalu. Budak rebut dia. Tafadhalu. Sebab mereka takut dengan kita tuan-tuan. Mereka orang Malaysia ni memang takut. Sebab dia kata apa? Kita ada karate, kita ada silat. Dia takut. Sebab tu kalau pergi jumpa Arab besi ni tuan-tuan, dia akan silat kita. Hayya. Dia ingat kita ni semua boleh. Padahal kita silat pun tak ngaji ni. Tapi kita buat keras pun lah. Dia lari tuan-tuan, budak-budak ni. Dia takut dengan kita tuan-tuan. Tif ya wala. Oh, hati ni, bagi aku. Dia pun bagilah tuan-tuan. Tafadhalu, bagi minum. Sampai kat depan kita ni tuan-tuan, seminit tuan-tuan dia tunggu. Nak minum minum, nak minum minum tuan-tuan. Bekas orang Arab ni. Lain kali minum juga, tapi cari mana tu Arab tak minum lagi. Tak boleh juga tuan-tuan. Allah Rabbi tuan-tuan. Rupanya dia berehat macam tu tuan-tuan, solat rehat-rehat gitu. Allah, ni kita duk kejam pasal apa tuan-tuan. Inilah peluang tuan-tuan kita nak buat amal ibadat. Buat dalam bulan puasa ni tuan-tuan, apatah lagi Ramadan ni. Kita buat pahala sunat dapat yang wajib. Allahu Rabbi, itu bukan tanpa kasihnya sayang Allah Ta'ala bagi kepada kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail, tuan-tuan, bangunlah waktu malam. Ni di saat akhir ni, 10 malam yang terakhir ni lah tuan-tuan, kita nak membelingkan tenaga tuan-tuan untuk apa? Untuk kita memburu malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Rabbi. Nabi yang sudah dijamin masuk dalam syurga pun tuan-tuan, 10 malam yang terakhir, kata Aisyah, Nabi akan beriktikaf 10 yang malam yang terakhir. Nabi akan pastikan bukan dia seorang nak masuk dalam syurga tuan-tuan. Dia kejutnya isterinya dan bersama-sama untuk qiyamul lail. Dikejutnya anak dia sama-sama untuk qiyamul lail. Kita nak cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bangunlah, kejutlah anak dan bini kita datang sekali masjid, i'tikaf dalam masjid. Ibu-ibu malam tu, kalau suami kita imam tu, minta lah semua dia baca doa dalam bahasa Melayu, senang kita amin. Fahamlah apa yang diminta oleh suami. Ni suami gerak 10 malam yang terakhir. Malam tu ada malam Al-Qadar, malam yang Allah Ta'ala perintah malaikat-malaikat turun bumi, dikotai Jibril, bawa permintaan hamba-hambanya akan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Ni 10 malam terakhir ni, ambil kesempatan ni, ambil peluang, kejut bini ni. Baca pula doa. Abang ni ngaji Mesir, Jordan, Maroko, faham dah bahasa Arab. Bini tak faham bahasa Arab, ditunggunya mengamin kuat-kuat. Dia baca doa antaranya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dia nak suruh isteri dia amin kuat-kuat tuan-tuan. Dia ulang 3 kali doa. Isteri tak faham. Isteri dia kata, abang baca macam Syekh Abdul Rahman As-Sudaiha, amin kuat-kuat sikit. Dia tak faham maksud. Rupanya maksud dia macam ni kau. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami isteri dan anak-anak yang sejuk mata memandang. 3 kali diulangnya abang ni. Dia suruh isteri dia amin. Bayangkan, isteri pun amin, tak faham apa. Malam tu Lailatul Qadar, makbul pula permintaan si suami. Diamin restunya oleh seorang isteri. Bagilah minta abang dibaca doa dalam bahasa Melayu agar dia boleh dipahami dan kita boleh amin. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, antaranya lagi tuan-tuan, kalau kita nak tuan-tuan Nabi kenal kita di mahsyar esok, Nabi nak kita ni dapat syafaat daripada Nabi. Nabi kata apa tuan-tuan? Banyakkanlah sedekah di bulan Ramadan. Banyakkanlah sedekah, kerana Aisyah tuan-tuan isteri Nabi kata Nabi begitu banyak sedekah antaranya di bulan Ramadan. Karyatul mursalah, selipik seperti mana angin yang bertiup. Itu hebatnya Nabi SAW dalam sedekah. Nabi bukan seorang yang nak masuk syurga tuan-tuan. Nabi ajak kepada kita. Nabi kata orang-orang yang bagi makan sebiji buah kurma kepada orang yang berpuasa puasa, bayangkan pahala dia sebesar bukit Uhud. Allahu Akbar. Sebiji buah kurma ni bagi kepada saya, contoh saya buka puasa kejap lagi tuan-tuan, di Masjid Ramal ni ada buka puasa ni? Ada? Buka puasa, saya buka puasa datang bagi sebiji buah kurma, tuan-tuan dapat pahala sebesar bukit Uhud.
Tapi jangan lupa benda sangat. Bagi ustaz ni sebiji buah kurma hari ni cukuplah, sebesar bukit Uhud. Aku pun boleh tahan juga makan paling kurang murtabak cheese. Cakap tiap kan, buka air tu air watermelon kan. Janganlah bagi sebiji ya, dekut tu kan sedekah kan. Tuan-tuan, banyak kalau sedekah di bulan Ramadan. Allahu Rabbi. Antaranya lagi tuan-tuan, Nabi SAW suruh kita buat lagi tuan-tuan dalam Ramadan ini. Banyak kala berdoa. Banyak kala berdoa. Nabi sebut salah satu la turad da'watuhum. 3 golongan yang Allah Ta'ala tak tolak permintaan dia. Antaranya as-sa'im hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka puasa. Allahu Akbar. Banyak kala mohon pada Allah. Ni ketika ni tuan-tuan, nak buka puasa ni banyak kala doa. Ya Allah, ya Tuhanku, lembutkanlah hati anakku. Kan anak kita nakal tuan-tuan. Cakap ni tak dengar-dengar tuan-tuan. Ambil ibu-ibu peluang ni. Kesempatan Ramadan dengan keberkatan ni ambil. Ya Allah, ya Tuhanku, lembutkanlah anak aku ni mendengar, lembutkanlah hati anak aku ni mendengar nasihat ibu dan ayah. Aku tak nak dia menjadi anak yang durhaka satu hari nanti ya Rasulullah. Ya Allah, aku satu hari nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang anugerah yang Allah Ta'ala bagi pada aku. Ni kita mengadu pada Allah di bulan Ramadan, insya-Allah Allah Ta'ala makbulkan. Ni ya, suami pun macam tu juga. Kalau isteri ni akhir-akhir ni tuan-tuan, antara perbincangan suami isteri ni, bang nak balik raya mana dulu bang? Tu biasa. Ni waktu ni lah nak doa. Ambil air masak bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Waktu ia kena berdua ia kena stain doa niat. Ya Allah, ya Tuhan, aku lembutkanlah hati isteri aku agar tahun ni dengar cakap aku balik kampung aku. Padahal 2 tahun sebelum ni dah balik kampung dia dulu lah. Tahun ni nak bagi hat-trick 3 kali. Kan. Bagi dia minum insya-Allah, baca surah Taha kan. Keberkatan Sayyidina Umar Khattab masuk Islam kan. Sebab kerana dengar surah Taha. Bagi dia minum insya-Allah. InsyaAllah isteri tu akan ikut kita 3 kali tuan-tuan balik rumah kampung kita. Isteri pun macam tu juga. Suami ni kalau masuk rumah kira nak marah je. Baca doa, baca Fatihah, waktu ia akan nak berdua ia kena start itu dia. Ya Allah, ya Tuhanku, lembutkanlah hati suamiku. Kena sebut hati tu. Kalau ya Allah, ya Tuhanku, lembutkanlah suamiku, jangan terkejut esok sahur dia panggil ya. Lembut sungguh makbul permintaan Lailatul Qadar bagaimana. Tu banyakkanlah doa tuan-tuan di bulan Ramadan, kesempatan ni. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, antaranya lagi tuan-tuan, Nabi pesan pada kita tuan-tuan dalam bulan Ramadan, orang nak puasa ni kena sahur. Nabi kata tasihharu fa inna fis sahur al-barakah. Maka bersahurlah. Dengan sahur, pada sahur itu ada keberkatan. Tasihharu walau bi jur'atil ma. Maka bersahurlah walaupun dengan segelas air. Paling kurang air kosong. Air kosong pun jadilah tuan-tuan. Kita nak ambil keberkatan tuan-tuan dalam madrasah Ramadan ni tuan-tuan. Kalau hari ni tuan-tuan, sepanjang kita Ramadan, saya pasti sini ada tazkirah Ramadan tu tuan-tuan. Kita jarang datang kuliah agama tu. Kita jarang datang ke majlis-majlis ilmu tu. Tapi bulan Ramadan tuan-tuan, tiap-tiap malam kita dapat bersama dengan tazkirah. Allahu Rabbi. Cuba konsisten tuan-tuan. Cuba kita istiqamah amalan kita ni tuan-tuan sampailah bulan-bulan dan bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Sebab tuan-tuan, orang yang duduk di taman syurga ini, di majlis ilmu ni tak rugi. Malaikat akan kembangkan sayap dan lindungi kita daripada gangguan syaitan. Bukan setakat itu, lebih lagi Allah Ta'ala angkat tuan-tuan darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat darjat-darjat orang beriman dan orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan beberapa darjat. Tuan-tuan, tekankanlah istiqamah tuan-tuan. Saya pesan pada diri saya dan diri tuan-tuan, marilah sama-sama kita menuntut ilmu tuan-tuan. Usia kita hari ini tuan-tuan semakin lama semakin cemburu tuan-tuan. Kalau kita tak belajar sekarang, maknanya kita sudah pergi mensia-siakan umur kita tuan-tuan. Sedangkan ilmu ini satu kewajipan tuan-tuan. Dan kita duduk di rumah kan buat apa pun tuan-tuan, tengok TV je. Habis musim kilauan mah lah ni cerita apa lah tuan-tuan. Cerita macam-macam cerita yang best-best, tambah-tambah nak dekat-dekat raya tuan-tuan, macam-macam cerita dihidangkan. Ibu kadang-kadang waktu ni lah sibuknya buat kuih, sibuk nak bertukarnya nasi dan sebagainya tuan-tuan. Ni patut 10 yang tak akhir ni lah tuan-tuan, kita menggembelingkan tenaga, memperbanyakkan dari sudut amalan-amalan. Dan kita akan ditinggalkan Ramadan. Belum tahu Ramadan yang akan datang akan bersama-sama dengan kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan tuan-tuan Ramadan kali ini berbeza dengan Ramadan yang lepas. Karena kita takut tuan-tuan, kita ni tergolong daripada golongan yang didoakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam
kepada Nabi sewaktu mana Nabi menyusui ataupun Nabi nak menuju ke mimbar. Nabi mengaminkan satu doa yang didoa oleh Jibril. Jibril kata apa? Celakalah orang bila mananya datangnya Ramadan, hal keadaan dia keluar daripada Ramadan pun masih lagi Allah tidak mengampunkan dosa dia. Nabi sebut amin. Jibril kata celaka, tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi naik lagi di anak tangga yang kedua. Jibril doa lagi, celakalah orang bila mana ada kedua ibu bapanya duduk di kampung sedangkan dia duduk di Kuala Lumpur. Jibril tak sebutlah macam tu, tuan-tuan. Duduk di bandar raya dalam keadaan senang lenak, dia tak menjaga kebajikan mak dan ayah di kampung. Dengan arti kata dia abaikan tanggungjawab seorang anak kepada ibu bapa dia, maka orang ini celaka, kata Jibril. Nabi sebut amin. Bayangkan, tuan-tuan, kita takut, tuan-tuan, kita ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fala taqul lahum, jangan cakap saja pada kedua ibu bapa. Apatah lagi di musim raya ni, tuan-tuan, orang tak bagi balik kampung. Bayangkan, tuan-tuan, kan ada seorang sama apa Allah tu disebut, janganlah balik kampung. Buat planning ekonomi. Planning ekonomi. Janganlah balik kampung sekali-sekali, jangan balik kampung. Ni bercanggah daripada Quran. Quran ni, tuan-tuan, cakap dengan mak ayah pun, tuan-tuan, ni terasa. Bayangkan, ada satu ustaz dia cerita, tuan-tuan, bagaimana seorang anak lepas daripada SPM, dia punya, tuan-tuan, tanam cita-cita nak beli seluar jean. Lepas daripada habis sekolah tu, dia nak beli seluar jean. Dia ni orang miskin, tuan-tuan, dia rogernya 6-7 bulan, dia dapat beli seluar jean Levi's, tuan-tuan, habis pula harga 300 lebih. Bayangkan, 300 lebih, tuan-tuan, dia pakainya 2-3 hari, tiba-tiba mak dia orang kampung kata apa, tuan-tuan, dia ambilnya baju tadi, ambilnya seluar tadi, dimasuk dalam besen sekali dengan baju pagoda putih tu, dibubuhnya keluar. Allah Akbar. Anak tadi tak sedar, tuan-tuan, bila dijemur, tuan-tuan, nak pakainya balik waktu kering, dia kata mak nampak tak seluar cek tu? Dia nampak, kamu pergi cari dalam harga tu. Gigi cari, rupanya seluar dia daripada elok ada warna, tiba-tiba bertumpuk-tumpuk tai unta. Tuan-tuan, apa reaksi anak tadi? Dia ambil seluar tadi, tuan-tuan, lalu dia lempar depan muka mak dia. Cuba bayangkan, tuan-tuan, 17 tahun, 18 tahun usia dia ketika itu. Dia membesar, tuan-tuan, dengan didikan mak dan ayah dia, tuan-tuan, sampai dia berjaya dapat universiti, master dan sebagainya. Tapi bila dia dah kahwin, tuan-tuan, dia ada rumah besar, kereta besar, tuan-tuan, kehidupan dia rasa macam tak tenang, tuan-tuan. Dia rasa macam ada something wrong. Dia muhasabah balik, tuan-tuan, rupa-rupanya, tuan-tuan, waktu usia 17 tahun, dia pernah lempar seluar jean depan muka mak dia. Dia terus balik kampung, tuan-tuan, dia kata jumpa mak dia, wahai ibu, mohon maaf padamu, wahai ibu. Ibu ni kata apa? Wahai anakku, aku dah ampunkan segala dosa kamu. Hidup ibu, ada satu lagi kes, ada satu lagi, ingat tak, lepas daripada SPM saya kerja 6 bulan, nak dapat duit RM300 nak beli satu seluar, nama dia seluar Levi's. Habis tu lagi, bayangkan, ketika itulah mak basuh dengan kelorok, nampak tumpuk-tumpuk pada seluar tu. Saya ambil seluar tadi, saya lemparkan depan muka mak tu. Dia mak dia menangis, tuan-tuan. Mak dia menangis. Dia kata, anak, kalau kamu hari ini tak minta maaf dengan mak, sampai esok mati pun mak akan bawa ini dakwah depan Allah Subhanahu wa taala. Tengok, tuan-tuan, sampai tahap tu kecilnya hati mak dah dosa besar, tuan-tuan. Apatah lagi tak balik musim raya. Kita duduk sini, tuan-tuan, 30 hari, tuan-tuan, duduk di jauh di perantauan, tuan-tuan, di Selangor Darul Ihsan. Kena baliklah, tuan-tuan, bukan jauh pun Perak. Macam saya berunting 2 jam setengah, tuan-tuan, daripada Rawak. Allahu Rabbi, baliklah, tuan-tuan. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Pun tak boleh. Apatah lagi kita menderhaka. Nabi kata apa? Salasatun la yadkhulunal jannah. 3 golongan yang tidak boleh masuk dalam syurga, antara uququl walidain, orang ini derhaka pada kedua ibu bapa. Dan Jibril datang lagi pada Nabi, tuan-tuan, ketika Nabi naik di tangga yang ketiga. Jibril kata, celakalah orang yang bila mana disebut sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak membalas balik sallallahu alaihi wasallam. Celaka, tuan-tuan. Nabi sebut amin. Wa na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan, tuan-tuan,
kita tidak termasuk daripada golongan yang disebut oleh Nabi Jibril, yang didoa oleh Jibril, dan Nabi mengaminkan ketika mana Nabi naik anak-anak tangga yang pertama. Orang bila mana datangnya Ramadan, keluarnya Ramadan, Allah Ta'ala tak mengampunkan segala dosanya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan puasa kita dapat membentuk diri kita menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Jadi saya rasa cukup dah tazkirah ataupun kuliah subuh kita pada pagi ini. InsyaAllah lepas ni ada makan kot? Ada makan? Kita makan sendiri lah, makan rohani, baca-baca Quran kan? Baik tuan-tuan, saya ada nak buat promosi sikit lah tuan-tuan. Nak buat promosi sikit sebab saya bawa satu jenis kopi. Nama dia white coffee dan biji kurma. Ini produk yang terbaru, lebih kurang 21 hari baru keluar tuan-tuan di Malaysia. Di Malaysia baru keluar white coffee dan biji kurma. Produk yang dikeluarkan oleh Muslim, orang Islam juga, di Kuala Kangsar. Jadi tuan-tuan, sampai di negeri Selangor ni lebih kurang dalam 13 hari. Saya bawa kursi tazkirah Ramadan, alhamdulillah mendapat sambutan yang luar biasa. Sebab apa tuan-tuan? Ini kopi terbaru. Orang tak buat lagi tuan-tuan dengan biji kurma. Rupanya khasiat biji kurma ni tuan-tuan begitu banyak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh search sekali lagi dalam internet. Saya nak cerita orang Arab ni tuan-tuan, dia makan buah kurma, dia tak buang biji dia. Dia simpan biji yang dijemur, kemudian ditumbuk tuan-tuan, dia buat kopi biji kurma. Ni jarang tuan-tuan kita ada minum crack, tapi orang Arab buat macam ni. Satu lagi rupanya tuan-tuan, biji kurma ni orang Arab ni dia buat apa tuan-tuan? Dia tumbuk-tumbuk, kemudian dia bagi makan pada unta. Sebab tu kalau kita tengok unta, dia pun ketahanan kat padang pasir tu steady je tuan-tuan. Dengan panasnya darjah Celsius yang begitu rendah, dia boleh mengharungi 300-400 km steady je. Tu unta tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak power macam unta, minumlah air white coffee dan biji kurma. Sebab tuan-tuan macam-macam sahabat-sahabat dia cari tuan-tuan. Yang dicari, ada yang beli sekotak kemudian dia repeat. Sebab apa? Dia nak ambil 10 malam terakhir. Sebab ada feedback yang baik tuan-tuan. Ada sahabat tuan-tuan, dia kata bila dia minum air kopi ni dia terus tidur. Ada. Rupanya tuan-tuan, sepanjang sebelum dia minum kopi dia tak tidur. Macam-macam orang. Ada yang makcik tu datang, "Ustaz, saya minum kopi ustaz ni tak boleh tidur ustaz." Tak boleh tidur. Tadi tu boleh tidur, ni tak boleh tidur pula. Habis tu makcik buat apa? Makcik pasang langsio lah, sapu sawang. Baguslah makcik, sebelum ni tak sempat. Baguslah. Ni makcik tuan-tuan, banyak feedback yang berbeza tuan-tuan. Ada seorang makcik tu dia telefon, pakcik tu dia telefon, dia kata, "Ustaz, saya semayang duduk." Saya sendiri buat saya tazkirah, saya tengok dia duduk atas kursi tuan-tuan. Bila dia kata saya minum ni, alhamdulillah, pagi tu Allah Ta'ala kejut saya bangun. Qiyam mulai ni tak payah pakai kursi dah. Saya kata sebab kursi tak ada apa. Dia kata, "Dok Ustaz, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi tenaga." Banyak tentang rahsiat yang antara saya nak sebut di sini ialah antaranya memperbanyakkan susu ibu selepas daripada bersalin. Yang kedua, membantu membuang angin di dalam badan. Yang ketiga, melancarkan perjalanan darah dan menghindarkan penyakit bawah. Ni selalulah kita tengok pakcik-pakcik lepas dekat 2 rakaat tarawih tu dia akan picit kaki dia kan. Maknanya darah tak berapa elok jalan. Minum kopi ni insya-Allah jalan elok tu kan. Tapi jangan minum lepas ni pula kan. Ini puasa tengah puasa kan. Yang seterusnya, menyegarkan tubuh badan, membekalkan tenaga dan meredakan tekanan darah tinggi, meningkatkan daya ingatan dan menajamkan penglihatan. Masya-Allah tuan-tuan. Bila kita cerita macam ni, ada seorang makcik dia keluar tuan-tuan. Bayangkan di Ceras, Seri Penara tuan-tuan, dia beli 4 kotak. Saya kata, "Makcik, yang ni bancuh dalam cawan, bukan dalam koleh." Tahu koleh? Koleh ni bahasa orang Utara kan. Koleh lah, mesti koleh juga. Bukan, jam. Pasal jawab. Dia kata, "Ustaz, saya belinya bukan untuk saya Ustaz, untuk si suami saya." Allah, tunjuk suami dia. Mudah-mudahan syurga lah makcik tu ya. Makcik-makcik hari ni beli 5 kotak lebih sikit. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat. Jadi tuan-tuan, inilah promosi Selangor. Di Selangor baru sampai tuan-tuan. Alhamdulillah, insya-Allah lepas daripada ni tuan-tuan kalau nak repeat boleh telefon saya lah. Jumpa dengan Abel kan. Abel kan. InsyaAllah tuan-tuan. Baik, harga promosi tuan-tuan, harga pasaran esok lepas daripada Ramadan ni harga dia RM27.90. Di sini pun ada dia punya pengedar dia, tapi di Bandar Teknologi Haji Ismat. Jadi tuan-tuan, harga pasaran lepas daripada Ramadan ini RM27.90. Itu memang standard. Tuan-tuan pergi insya-Allah pun esok insya-Allah ada lah di white coffee dan biji kurma ni.
Tapi Aisyah Ramadan, disebabkan Ramadan ni saya meminta untuk pengurus besar, dia kata saya nak bawa kursi satu Selangor ni dengan harga sekotak RM25. Maknanya tuan-tuan boleh dapat lepas ni sekotak RM25, 2 kotak RM50, 3 kotak RM75, 4 kotak RM100. Tuan-tuan kira sendirilah berapa dan seterusnya. Sama ya, tambah 25 kan. Jadi tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan dengan Ramadan kali ini, Ramadan yang berbeza pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Jadi siapa yang nak kopi boleh di sana lah, sebab kereta saya parking di sana. Jadi boleh dapatkan di belakang di sana, insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil mursalin. Allahumma faqqihna fid din وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.